اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزما فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruhnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam tiap-tiap kerlipat mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memanalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim, mal hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maqlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام، ثم إلى أرواح سائر الأقطاب والأفراد والأوتاد والأبدال والأنجاب والأخيار والأبصار والعرفاء والنجباء والأمناء، وإلى سائر رجال الغيب وسائر أهل نبتي وسائر أولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا قديما وحديثا، ثم إلى سائر الحاضرين وآبائنا وأمهاتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا في هذا المصنف حجي أبو بكر بن حجي حسن. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bermula segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah masih memberi nikmat oleh Dia kepada kita pada malam ini dengan nikmatnya ilmu. Mudah-mudahan dengan kepahaman yang Allah Ta'ala campakkan kepada hatinya kita, meyakinilah oleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bila mana tiap-tiap perkara itu datang daripada yang baik, nescaya tak dapat tidak perkara itu pasti baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Tuhan yang di tangannya, yakni yang di kekuasaannya terdapat segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebagaimana kita yakin dan Dialah Allah yang mengaturkan di atas tiap-tiap perkara yang berlaku. Bermakna telah menjadi satu kewajiban di atas tiap-tiap hati orang yang beriman dan yakin kepada Allah, tiap-tiap perkara yang datang daripada Allah, ataupun kita menggunakan bahasa lain, tiap-tiap perkara yang datang dari yang baik, nescaya tak dapat tidak perkara itu pasti baik. Betul ke tidak? Baik. Cuma kadang-kadang kebaikan itu kita tak nampak pada zahir mata. Kadang-kadang Allah Ta'ala menampakkan kebaikan di hadapan. Kadang-kadang di hadapan bila mana tak nampak, kita terpaksa melihat di sisi, atau melihat di sebalik, atau melihat di belakang, atau melihat di dalam, atau melihat di atas, atau melihat di bawah, atau melihat selepas, ataupun kita menjangka sebelum daripada perkara itu berlaku, nescaya terdapat kebaikan tiap-tiap perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mana kita yakin tiap-tiap perkara itu sekiranya datang daripada yang baik, nescaya perkara itu baik, maka yakin pula kepada hati kita, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap perkara yang Tuhan lakukan pasti ada kebaikan. Itu jalan yang pertama. Baik, alhamdulillah balik. Bila mana kita yakin tiap-tiap perkara yang datang daripada yang baik, nescaya benda tu baik tak? Baik. Maka sebelum kita nak mencari di manakah kebaikan yang berlaku di atas tiap-tiap yang terbit, di atas tiap-tiap yang datang daripada Allah, maka sebelum nak mencari itu, bermakna tetapkan keyakinan hati dahulu. Inna husnal zanni billahi minal ibadah, bahawasanya aku baik sangka kepada Allah Ta'ala itu juga salah satu daripada ibadat. Au kama qala, maknanya tangga yang pertama, kita baik sangka dahulu di atas perkara yang Tuhan jadikan semua di atas dirinya kita, kehidupannya kita, masyarakatnya kita, negerinya kita, negaranya kita, dunianya kita, pasti ada kebaikan. Sebagai contoh, apa yang hamba nak bawa datang pada malam ini, dengan kehadirannya jamaah-jamaah, dengan kehadirannya pemikiran-pemikiran Wahabi yang datang pada kehidupan kita pada hari ini. Bila mana kita melihat secara zahir, dengan adanya ramai puak-puak Wahabi, pemikiran Wahabi dan sebagainya, kalau kita melihat pada zahir mata, mereka ini merosakkan masyarakat ke tidak? Merosakkan masyarakat, membawa kita jauh daripada Allah, membawa jauh kita daripada pengamalan dan sebagainya. Lepas mayang zikir pun bid'ah, tahlil pun bid'ah. Hari ini timbul pula masalah maulid Nabi, qasidah pun bid'ah. Itu kalau tuan-tuan memandang dari segi zahir. Tetapi kalau kita kait dengan kalam yang kita bawa tadi, hoi manusia, mu kena yakin tiap-tiap perkara itu bukan datang daripada kehendaknya kamu, bahkan datang daripada aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mana kita letakkan penentuan tadi kepada pihaknya Allah, maka telah kita jawab daripada muqaddimah, nescaya pasti ada kebaikan di atas kehadirannya mereka ini. Faham ni ibarat? Baik. Jadi kita baik sangka dahulu kepada Allah. Aku baik sangka kepada Allah apa yang Tuhan jadikan terdapat hikmah. Dengan adanya puak-puak Syiah pada kehidupan kita, adanya hikmah. Dengan berlakunya begini begitu, adanya hikmah. Dan bagaimanakah hikmah dengan adanya puak-puak Wahabi ni tuan-tuan? Kalau kita melihat pula dari segi sebalik, di belakang dan sebagainya,
Hakikatnya dengan adanya puak-puak Wahbi, mereka bukan membawa kita jauh daripada Allah, bahkan dengan asbabnya mereka itu, kita semakin takarrub kepada Allah, kita semakin berjalan kepada Allah, kita semakin beramal kepada Allah, kita semakin kuat menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan dengan adanya mereka itu, pada hakikatnya mereka membawa kita dekat kepada Nabi SAW. Sebagai contoh, satu masalah yang sokmoh hamba bawa datang, yang sering kita lakukan dengan kejahilannya kita sendiri, kadang-kadang tak boleh membedakan antara adat dengan ibadat. Selepas kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita sapu muka. Dan yang dah tahu ala kulli hal beramal, yang belum tahu dengar pada malam ni. Baik, bila mana kita sapu muka, berapa tahun dah sapu muka? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tak kala ditanya ketika sapu muka baca apa? Yang depan cuba jawab dulu. Sapu dah? Waktu sapu baca apa? Lambat sangat baju merah. Lepas salam sapu dah? Waktu sapu baca apa? Yang sebelah dia, lepas salam sapu muka dah? Faham ke tak? Sebelah sana, lepas salam sapu muka dah? Tak sapu. Tak sapu tak ada masalah, benda sunat, bukan benda wajib. Baju purple, dah yang lagi tunduk lagi aku cari. Allahumma salli ala Muhammad dah. Baik, lepas salam sapu muka dah? Nak tanya sapu muka baca apa? Ke tak baca? Dan di gambaran hamba nak bawa datang, kalau tuan-tuan tak membawa iringan doa, bermakna apa yang kita lakukan bukan ibadat, bahkan namanya adat. Tengok tok guru sapu, kita sapu. Tengok tok imam sapu, kita sapu. Tengok tok bilal sapu, kita sapu. Berapa tahun dah? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Dalam waktu yang sama kita tak mengaji, kita tak mengkaji, kita tak mencari, kita tak mentahqiq, dan akhir sekali amalan menjadi sia-sia. Baik, kemudian datang pula jemaah-jemaah, pemikiran-pemikiran puak-puak Wahabi dan sebagainya. Dia kata musapu lepas salam tu Nabi pernah buat ke? Dah. Yang asalnya kita melakukan satu amalan yang tak ada penghujung. Betul ke tidak? Kita melakukan satu amalan yang tak ada penghujung, tiba-tiba datangnya puak-puak Wahabi, dia memberi kepada kita satu signal yang kita tiba-tiba sampai di persimpangan jalan. Dia kata ni mu sapu muka lepas salam tu Nabi pernah buat ke? Dia bagi satu soalan. Maka kita pun dah mula terpinga-pinga, Nabi buat ke tidak? Nabi buat ke tidak? Bermakna yang asalnya tuan-tuan beramal tanpa hala tujuan, maka tiba-tiba sampai di simpang tiga. Sekiranya tak ada rahmat Allah, sekiranya tak ada hidayah dan pertolongan daripada Allah, kita akan memilih jalan yang kiri. Betul juga, boleh jadi Nabi tak pernah buat. Dah. Lepas tu kita buat dah? Tak, sapu muka dah. Baik, tak ada masalah. Baik, cuma ada setengah daripada mereka yang Tuhan beri hidayah, yang Tuhan beri kepahaman, ya Allah Ta'ala nak merahmati kepada mereka, dia pilih jalan kanan. Kau dulu, aku nak kata ya pun tidak, nak kata tidak pun tidak. Baik aku mengkaji, baik aku mencari, baik aku mengaji dan sebagainya. Rupa-rupanya tuan-tuan, kalau kita mengaji hadis dari Nabi SAW, banyak riwayat yang menceritakan Nabi sapu muka selepas daripada salam. Bermakna bila kita pilih jalan kanan, tak kata kita betul, tak kata dia betul, tak kata kita salah, tak kata dia salah. Baik aku cari penyelesaian. Cari hadis, cari dalil, jumpa yang dirawikan daripada Ibnu Mas'ud. Setelah aku melihat Nabi memberi salam, dia letak telapak tangan dia mulia di atas ubun-ubun. Nak tahu orang tu mengaji bukan payah. Kalau letak sini, fil. Letak sini, fil. Letak sini, fil. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kerana tiap-tiap perkara Nabi dah tunjuk. Dah Nabi letak di atas ubun-ubun. Kenapa letak di atas ubun-ubun? Kerana ubun-ubun tempat keluarnya masuk nur huliyah daripada Allah. Daripada Lauh Mahfuz dia masuk kepada ubun-ubun. Sama ada masuk kepada otak atau masuk kepada hati, yang tu bicara yang lain. Sunat pegang ubun-ubun seraya berkata asyhadu an la ilaha illallahur rahmanir rahim, Allahumma adhhib anil hamma wal hazan. Tuan-tuan nak amal isyak sekali lagi, tak payah baca bahasa Arab, tak faham.
baca bahasa Melayu, ya Allah jauhkan aku dari keluh kesah dan duka cita. Baru jadi ibadat, ya Allah jauhkan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Gambaran yang hamba nak bawa datang, kenapa kita menjadi begini? Kerana asbab adanya puak-puak Wahabi, betul ke tidak? Kalau mereka tak datang pada kehidupan kita, adakah kita akan mencari dalil? Dah, dulu kini selamanya sapu muka tak mengaji dah. Dulu kini selamanya sapu muka tak tanya dah. Sebab apa sapu muka? Tengok tok guru sapu, aku sapu. Tengok tok imam sapu, aku sapu. Tanya tok imam pun tak boleh jawab. Allahumma salli ala Muhammad, contoh. Dah. Jadi begitulah juga kepada perkara-perkara yang lain. Bila mana mereka menimbulkan keraguan demi keraguan, hakikatnya mereka bukan membawa kita jauh daripada Allah. Hakikatnya dengan adanya mereka membawa kita semakin hampir kepada Allah. Hakikat dengan ada mereka membawa kita kenal kepada Allah. Dengan adanya mereka membawa kita dekat kepada Allah. Dengan adanya mereka membawa kita kenal kepada Nabi. Dengan adanya mereka bawa kita hampir kepada Nabi. Dengan adanya mereka bawa kita semakin kasih dan beramal dengan sunnah Nabi SAW. Di antaranya juga masalah maulidin Nabi, masalah qasidah, masalah burdah dan sebagainya. Waktu awal-awal semua pakat senyap, lari dah berbunyi dah. Ni membuat qasidah dapat pahala ke? Allahumma salli ala Muhammad. Yang datang tu ulama ke? Dah, orang lebih kurang macam kita juga. Kadang-kadang sebab kita tak boleh membedakan kalam, kita pun terpinga-pinga. Ya ke tidak Nabi pernah buat ke tidak qasidah ni? Zaman Nabi ada qasidah ke? Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sebab tu kalau tuan-tuan beli biografi Rasulullah, antara buku bukan karangan penulisan terbaru Ustaz Muhaddir bin Muhammad Jul, buku itu bukan karangan beliau, dia translate daripada bahasa Arab yang asalnya karangan Said Muhammad Alwi Al-Maliki, antara ulama yang besar di Makkahul Mukarramah. Daripada kitab Said Muhammad Alwi Al-Maliki, dia terjemah kepada bahasa Melayu. Yang buku tu tuan-tuan, biografi ringkas dan sebagainya, dia bukan bacaan, lebih kepada nota-nota ringkas, menceritakan peribadi Rasulullah SAW dan barang yang berkait rapat dengan diri Nabi. Kalau tuan-tuan buka satu demi satu, tuan-tuan akan jumpa satu muka surat. Rupa-rupanya bagi diri Nabi SAW, Nabi ada 4 orang mursyid yang ditugaskan. Dan mursyid ini bahasa Arab, orang Jawa kata nasyid, mursyidun, nasyada dan nasyada mursyidun. Mursyidun ni isim fa'il. Tahu tak isim fa'il? Tengok angguk belaka ni, kita cakap pun angguk. Tak apa dah. Baik. Mursyidun ni orang yang sentiasa bernasyid, orang yang sentiasa membaca syair kepada Nabi. Dan bermakna apa guna mereka ini? Bagi kehidupan Nabi ada 4 yang ditugaskan khas bagi diri Nabi. Rupa-rupanya ketika Nabi bermusafir, ketika Nabi pergi berdagang, ketika Nabi pergi berniaga, ketika Nabi pergi berperang, ketika Nabi pergi berjalan yang jauh, kebiasaannya seorang atau 2 orang akan duduk dalam robok Nabi. Sudah, robok ni bahasa Melayu. Orang Melayu kata apa? Tu kalau naik kereta kuda tu yang belakang ada kotak tu, biasa dekat atas orang tak barang tu, apa nama dia? Pilot. Tu macam filem Cinderella tu. Allah, nak sebut tak kerti bahasa Melayu ni. Ustaz Anwar, tu yang kotak tu depan ada kereta kuda, dan ada seorang bawa, bukan pelana. Kalau pelana dia buat atas. Dah, apa nama kotak tu? Pedati. Dah, saya faham sudah lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ulama kata al-kalamu wal lafzul murakkamul mufidu. Kalam ini beri faham pun tak apa dah. Kita sampai selepas 3 boleh kata dia bercakap dah, tapi kita faham dah. Dah, itu kalam. Faham pun tak apa dah. Allahumma salli ala Muhammad, walaupun cakap tak betul. Baik. Jadi bermakna seorang atau 2 orang akan duduk dalam pedati dah. Dalam kotak Nabi tu, mudah-mudah faham lah. Dan mereka buat apa? Mereka akan baca syair, akan baca gurindam. Cuma selepas daripada kerasulan, mereka akan mengulang kaji Al-Quran bersama dengan Nabi, baca syair-syair Arab sehingga Nabi tertidur. Bila Nabi dah tidur tuan-tuan, mereka akan keluar daripada robot tadi, keluar daripada kotak tadi, naik kuda masing-masing, naik unta masing-masing dan sebagainya. Begitu juga pada kehidupannya kita. Masuk kereta kita buat apa? Tu
IQ. Dah tekan radio, betul ke tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Zaman Nabi dah ada lama dah tuan-tuan. Dan bermakna memberi faham kepada kita benda ini satu benda yang telah berlaku di zamannya Nabi SAW. Cuma namun tak dapat tidak, apa yang hamba nak bawa datang mudah. Bila mana kita bersyukur kepada Allah, yang kita yakin dengan yakin yang putus, tiap-tiap takdir yang datang daripada yang baik, pasti benda itu baik. Dan kita nampak hari ini dengan kehadirannya puak-puak Wahbi, sebenarnya lebih meyakinkan kita kepada amalan. Bila mana mereka berbunyi, kita cari dalil. Mereka berbunyi, kita cari hujah. Mereka berbunyi, kita mencari jalan penyelesaian. Dengan adanya mereka, akhir sekali kita jumpa titik-titik untuk membawa kita semakin hampir kepada Allah. Faham ni ibarat? Jadi mudah-mudahan dalam kuliah kita pada hari ini, sebab masalah bacaan dah habis ke? Dah habis lah kan? Dah. Hamba minta dengan tuan-tuan kerana Allah, berbincang dengan tuan pengurusi majlis, berbincang dengan AJK, tuan-tuan cari satu hari Sabtu atau hari Ahad. Dah, kalau tuan-tuan sungguh-sungguh nak praktikal seorang-seorang. Dah. Bermakna datangkan kesungguhan, sebab hamba takkan buat praktikal pada waktu maghrib kerana waktunya desperate ke bahasa orang putih? Dah. Waktunya terlampau pendek. Jadi kalau tuan-tuan nak kita buat praktikal, kita buat ulangan untuk mengulang kaji bacaan dan sebagainya, baca seorang-seorang, dan hamba akan bagi riwayah, hamba akan beri ijazah daripada tok guru hamba, cari satu hari Sabtu ke hari Ahad. Dan kita buat pagi selepas waktu duha dan sebagainya. Dan insya-Allah matlamat hamba selepas daripada ini, kita akan mula membaca kitab-kitab kecil. Kitab Jawi dalam Malaysia ni banyak tuan-tuan, Malaysia Petani dan sebagainya. Kita target 2-3 bulan khatam satu kitab, 2-3 bulan khatam satu kitab. Dan insya-Allah kitab yang hamba akan bawa pada malam ini, insya-Allah 2 bulan boleh khatam. Dan satu kitab yang bernama Mustika Anjaib. Dan insya-Allah kitab-kitab yang hamba akan bawa semuanya berkait rapat dengan amalan dalam kehidupan. Dan kitab hari ini akan kita baca, yang telah kita bertawasul, kita buka sebentar tadi, yang bernama Mustika Ajaib, pada menyatakan hukum dan kelebihan membaca Maulidin Nabi kita SAW, yang dikarang oleh Haji Abu Bakar bin Haji Hasan Muar Johor, daripada simpanan Khazanah Al-Fataniyah. Khazanah Fataniyah ni tuan-tuan, anak cucu cicit Syekh Ahmad Fatani. Syekh Ahmad Fatani ni dia ada kait rapat dengan Syekh Daud. Syekh Daud Fatani ni tak ada keturunan. Ingat Syekh Daud Fatani tak ada keturunan. Cuma mereka ini susu galungnya, maka berjumpa dengan Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ni keturunan ni banyak, sampai sekarang masih ada. Dah, baik. Antaranya Ustaz Wan Muhammad Sori. Ada antara nama yang masyhur, yang banyak menghidupkan balik kitab-kitab lama dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan baca kitab ini. Cuma afwan laku, yang hamba minta tuan-tuan bawa duit RM5, hamba dah siap photostat dah kemarin hari Sabtu. Cuma lupa hari ni hari Ahad tak buka, kedai tu tutup. Dan jadi buku tu tak dapat diambil. Ini sekadar yang ada simpanan dalam kita kuliah minggu lepas, berbaki dan sebagainya. Bermakna mana yang ada ambil dulu. Dan baik, wallahu alam. Dan hamba minta pada kuliah yang akan datang, walaupun sekali lagi tuan-tuan tengoklah kitab Jawi lama, ambil juga walaupun kita tak boleh baca. Kerana bila simpan kitab-kitab ulama ni berkat dah. Yang kedua, kalau kita tak boleh baca, mudah-mudahan anak boleh baca. Dan wallahu alam. Itu kaedah nak menjaga karamah kitab dan sebagainya. Baik, buka surat depan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Haji Abu Bakar bin Haji Hasan daripada Muar Johor, mudah-mudahan bermanfaatlah ilmunya kepada kita dengan katanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku mula membaca kitabku ini bergantung dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan kalau tuan-tuan baca kitab, kena bawa abtadi'u kitab ni. Kalau bagi pengarang, dan aku mula mengarang kitabku ini. Itu kalau mengaji bahasa Arab. Kalau mengaji kitab sungguh tuan-tuan, bismillah ni saja kita 1 jam kita syarah. Dan kalau mengaji pondok, bismillah ni saja 1 jam kita syarah. Dan kalau hamba syarah kepada tuan-tuan, sekali lagi bukan tuan-tuan pening, hamba pening nak bagi faham. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita mengaji secara umumi sudah. Baik. Aku berlindung dengan Allah.
Aku berlindung dan abtadi'u, aku memulai membaca kitabku ini bismillah, bergantung dengan nama Allah. Nak cerita nama Allah tu hebat dah, belum zat Allah lagi. Nama Allah tu hebat dah. Kita tengah-tengah mengaji, maka tiba-tiba dia khabarkan, YB datang. Dah kenal belum? Kita tanya pada YB mana? Dah. Kita berasa nak bangun, betul ke tidak? Itu baru YB datang, tengah-tengah makan kedua rumah orang, diumumkan ketibaan YB kita. Kita pakat-pakat mana YB? Berasa nak bangun kerana hormah, betul ke tidak? Walhal tak tahu YB UMNO ke YB hijau ke, contoh. Dah. Bukan politik. Nak cerita YB, istilah YB itu besar dah. Dah. Apatah lagi nak nama bagi zat yang maha pemurah ia bagi sekaliannya makhluk dan maha mengasihani bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula segala puji bagi Allah, Tuhan yang merintah sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Dan bermula selawat dan juga salam dikaruniakan keduanya ke atas penghulu kami Muhammad, penghulu bagi sekalian mursalin, wa ala alihi, dan di atas keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan di atas sahabatnya Nabi ajma'in, yang dimuliakan mereka itu. Amma ba'du. Maka pada 5 Safar tahun Hijrah 1350 bersamaan 22 Jun tahun Masihi 1931. Berapa tahun dah? 2014 tolak 1931. Berapa tahun Ustaz Noah? Ya, 83 tahun. Dah, baik. Telah bertanya kepada saya oleh setengah sahabat-sahabat saya daripada ahli gubahan setia Kelab Muar Johor. Dah. Satu hari kawan-kawan dia jumpalah kepada Syekh Abu Bakar ni. Dia tanya apa hukum membaca kisah Maulidin Nabi SAW dalam bulan Rabiul Awal. Dia tanya soalan pertama, dia hukum dia baca Maulid Nabi ni boleh ke tidak dalam bulan Rabiul Awal? Dan adakah diberi pahala? Dia jaga soalan yang kedua. Sebab timbul hari ini kepahaman yang mengatakan, dia kata pergi majlis Maulid Nabi ni Nabi tak suruh, dia kata benda harus buat, tak dapat pahala. Itu kalam mereka. Bahkan kita dengar hari daripada kalam ulama. Sebab kitab ni tuan-tuan perlu tuan-tuan faham, bukan tulisan Haji Abu Bakar dah. Kitab ini merupakan himpunan daripada kitab-kitab Arab. Dia nakal ni pindah. Dah. Kitab-kitab Arab yang kita tak jumpa, dia ambil, dia bubuh. Dia ambil, dia bubuh. Dia ambil, dia bubuh. Tu dipanggil nakal. Dia pindah daripada kitab-kitab Arab, daripada ulama-ulama yang besar, yang nama mereka bukan saja masyhur di Malaysia, bahkan masyhur di dunia, tuan-tuan. Dia membawa kepada kita baik. Dan adakah diberi pahala orang yang memperbuatnya atau tiada? 2. Dan apa hari atau malam yang terlebih afdal bagi kita orang-orang Islam? 3. Dah. Maka ditanya soalan yang pertama, apa hukum buat Maulid Nabi? 1. Yang kedua, diberi pahala ke tidak bagi orang yang melakukan akannya? 2. Yang ketiga, apakah hari yang terlebih afdal? Baik, hamba nak syarah sedikit masalah hukum. Tuan-tuan tulis perkataan garis apa hukum. Garis. Ada pen tak? Tak berubah juga mengaji, tak buat pen buku. Dah. Nah, pen. Duduk, saya balik dah. Okey. Ada pen tak? Saya balik dah. Beres. Tak apa, kita mengaji bukan ada adab dah. Kita tak ada adab lah ke? Tak sungguh. Kalau mengaji dengan Tok Guru, kena beradab. Hamba bukan Tok Guru. Dah, tak ada masalah. Tuan-tuan nak melunjur ke, tuan-tuan nak tidur ke, buat. Yang penting telinga pasang. Dia dengan hamba mudah. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau dengan Tok Guru lain, jangan buat dah. Kalau panggil Syekh Nuruddin, jangan. Silap-silap Syekh Nuruddin dengar telefon. Wallahu a'lam, aku nak balik. Sudah, tu Syekh Nuruddin adab tinggi. Dah. Allah, kita hamba tak mampu nak buat, baik. Jadi garis perkataan hamba hukum. Jadi ringkasnya hamba nak beri faham mudah, supaya tuan-tuan tidak terpedaya dengan kalam-kalam puak-puak Wahabi. Kerana hari ini bila sebut dalil, bila sebut sikit-sikit minta dalil, sikit-sikit minta hujah. Ni buat ni apa dalil, buat ni apa hujah. Baik, sebelum ulama nak mengeluarkan hukum, bukan semata-mata diistimbatkan daripada Quran dan hadis. Hamba syarah reka-reka mudah. Maknanya begini, kita jangan terpedaya. Sikit-sikit bila ada satu benda baru, mana dalil? Betul tidak?
Bila sebut dalil, tidak semestinya berpandukan daripada Quran dan hadis. Dan banyak hukum yang berlaku pada dunia Islam tak ada Quran, tak ada hadis. Habis itu ulama ambil dari mana? Sebab tu dasar istinbat untuk mengeluarkan hukum-hukum fiqh ada 12. Hamba sebut saja, tuan-tuan dengar sekadar nak ambil sunnah. Dah faham tak faham tu nombor 2. Quran, hadis, ijma' ulama, istishab, istihsan, maslahatul mursalah, sadduz zara'i, amal ahli Madinah, mazhabus sahabi, al-uruf, syar'u man qablana. Semuanya ada 12. Sebagai contoh, amal ahli Madinah, perbuatan ahli Madinah. Tuan-tuan belajar sirah. Selepas wafatnya Nabi SAW, ahli Madinah buat tarawih berapa rakaat? Syekh? 40 rakaat. Yang 60 tu sedikit sangat. Yang masyhur 40 rakaat. Mana dalil? Nabi pernah buat dah? Cuba jawab. Dan di Mekah pun 20. Puak-puak Wahabi Malaysia tak jumpa dalil. Yang peliknya di Mekah buat 20, di Malaysia 8 bergaduh dah. Dan ni masalah yang berlaku. Jadi jangan kita meletak mentaliti kita bila semua hukum Quran hadis, Quran hadis. Dah hukum nak keluar melihat kepada 12 tempat pun punca. Sebagai contoh, hukum baca Yasin malam Jumaat. Dalam Quran tak ada. Bukan tak ada, dalam Quran ada dalil, tapi tak ada dalil yang khas. Dalil yang umum ada. Kan Allah Ta'ala suruh baca Al-Quran sentiasa. Yasin Quran ke tak? Quran. Dalam hadis dalil yang khusus tak ada. Dan Nabi tak sebut baca Yasin malam Jumaat. Nabi tak sebut. Cuma Nabi sebut baca surah Kahfi. Nak tanya tuan-tuan, kalau surau nak buat majlis baca surah Kahfi pada malam Jumaat, agak-agak larat tak? Cuba jawab ikhlas. Seorang pun sejam setengah tak habis tuan-tuan dah. Seorang. Ini kan jemaah dah. Mau 2 jam. Bermakna dalil yang soreh tak ada. Dari mana ulama istilah hukum? Tengok, dia ambil daripada dalil yang am. Dan mana dalil yang am? Dalil am Quran, Allah Ta'ala suruh perbanyakkan baca Al-Quran. Betul tak? Dalil am hadis, Nabi kata apa? Barang siapa membaca surah Yasin daripada satu malam dan malam yang seterusnya. Ayat tu umum, Nabi tak sebut bila. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan kifarat dosanya di antara kedua malam. Dah. Maknanya Nabi tak sebut malam Isnin ke, malam Khamis ke, malam Sabtu ke. Betul tidak? Nabi tak sebut tengah hari ke malam, Nabi sebut malam. Bermakna ulama ambil hadis tadi, dia menggunakan pula dalil yang keberapa? Quran, hadis, ijma', qiyas, istihsan. Ulama melihat pula apa kebaikan dia. Dah. Dia ambil daripada dalil istihsan, tengok pula apa kebaikan. Hari ini manusia makin jauh daripada Al-Quran ke atau semakin dekat dengan Al-Quran? Cuba tuan-tuan jawab. Jauh. Dengan kehidupan kita dalam keadaan global dan sebagainya, nak baca Quran begitu payah. Dan bukan payah, kita lah yang buatkan dia payah. Bermakna ulama tengok banyaknya manusia jauh daripada Al-Quran, maka dihidupkan baca Yasin malam Jumaat di atas 3 dalil tadi. Pertama, dalil umum, Tuhan suruh perbanyak baca Al-Quran. Kedua, dalil umum, dan Nabi kata barang siapa baca Yasin pada satu malam, diikuti malam yang seterusnya, di antara 2 malam itu kafarah dosa daripada Allah. Dia rujuk dengan istihsan. Baik, benda ni bukan bid'ah pun, Nabi tak larang. Kalau tak buat begini, orang baca Quran tak baca langsung dah. Maka timbul satu hukum, sunat baca Yasin malam Jumaat. Kerana apa? Nak menghidupkan Al-Quran. Jelas, boleh nampak gambaran yang berlaku. Dah. Sebab tu ingat, bila tuan-tuan sebut apa hukum, jangan terpedaya. Mana Quran? Mana hadis? Mana Quran? Mana hadis? Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan hadis begitu banyak, kita yang bertanya pun tak jumpa banyak sangat. Baik, habis. Laju sangat ke? Laju? Okey, baik. Dan apa hari atau malam yang terlebih afdal bagi kita orang-orang Islam? Maka apakala adalah pertanyaan sahabat saya itu dalam perkara yang sangat berharga. Tengok, ulama tengok benda ni bukan soalan mudah-mudah, bukan soalan yang nampak lekeh. Dia kata soalan ni berharga sangat dan besar faedahnya baginya yang bertanya, dan bagi kita yang mengaji pada malam ini, dan bagi saudara-saudara kita yang Islam yang tiada mengetahuinya. Lalu saya menjawab kepadanya dengan perkataan saya, insya-Allah taala
akan saya tuliskan jawapannya bagi pertanyaan tuan itu. Baik. Kemudian pada 7 Safar, 2 hari selepas daripadanya, tahun 1350 bersamaan 24 Jun tahun Masihi 1931, saya pun tuliskan dengan ringkas sahaja dengan pertolongan Tuhan, dan saya namakan ini risalah Mustika Ajaib. Dan nama kitabnya. Baik. Saya jawab, Allahumma hidayatan lis-shawab. Yang pertama sekali kata Imamul Hafiz As-Sayuti, berbaring Imamul Hafiz As-Sayuti, dan Sayuti, Imam Sayuti rahimahullah ta'ala, satu ulama yang hebat. Dalam kitab Babul Walimah, Babul Walimah, walimah ni cerita bab nikah kahwin. Dah macam masalah bergendang dalam masjid, kita jumpa dalam kitab I'anatul Talibin, juga dibicara dalam masalah walimah. Sebab tu kalau tuan-tuan cuti sekolah besok menghadiri majlis kenduri, kita melihat keadaan orang duk berkompang, tuan-tuan dengan ilmu yang tuan-tuan mengaji pada malam ini, tuan-tuan pindahkan pandangan kita. Selama ni bila tengok orang berkompang, kita nampak adat orang Melayu dah. Dan sebenarnya tuan-tuan, kompang yang mengiringi majlis kahwin bukan adat orang Melayu, sedangkan telah berlaku di zaman Nabi SAW. Mana dalil? Nabi kata dalam hadis yang dirawikan oleh At-Tabarani, kata Nabi, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bidhufuf, atau kama qala. Dan iklankan nikah. Oi, anakku nak menikah, bagi tahu orang, bagikan. Waj'aluhu fil masajid, sunat lakukan akad nikah dalam masjid yang period duduk dekat luar. Wadribu alaihi bidhufuf, dah habis akad nikah dan pukullah di atasnya dengan gendang-gendang. Dufuf ni gendang. Zaman Nabi dah ada dah benda ni. Jadi kita ubah persepsi, ubah pandangan. Kalau selama ni tengok kompang, kita rasakan ia sekadar adat amalan perbuatan orang Melayu. Bahkan tak, kita tembuskan, Allah, zaman Nabi dah ada benda ni. Dan jadi kesimpulannya, kenapa kita boleh faham begini? Siapa boleh jawab? Kalau boleh jawab, dapat hadiah kitab free, tak payah bayar. Pasal mengaji. Sikit dah, tak kena lagi. Betul dah jawapan tu. Saya tak nak bagi betul, saya lagi dapat free. Dan jawabnya kembali pada mukadimah tadi, sebab adanya asbab puak-puak Wahabi. Betul ke tidak? Kalau tak ada je orang, kita nak mengkaji dah, tak kaji dah, pakat jadi pak turun. Ini asbabnya nak kembali kepada mukadimah. Dan mencipta kemenangan yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam babul walimah, cerita bab walimah adalah pada ku ni Imam Sayuti, bukan Haji Bakar dah, adalah pada Imam Sayuti kata bahawa seasal beramal dengan membaca kisah Maulidin Nabi SAW itu, iaitu berkumpulnya manusia dengan membaca Al-Quranul Syarif seberapa sedapatnya. Dia kata asalnya orang buat maulid ni apa dia? Pakat-pakat kumpul, lepas tu baca Al-Quran. Berapa dapat? Dua buka lah, pakat-pakat dengar bacaan Al-Quran. Dan membaca akad kisah permulaan pekerjaannya Nabi SAW. Lepas tu dah habis baca Quran, pakat-pakat cerita kisah Nabi begini. Dan barang yang telah berlaku pada diperanakkan akan dia Nabi SAW daripada beberapa mukjizat. Dia cerita pula kelebihan malam ni Nabi ketika beranak tu, berapa banyak mukjizat, perkara pelik-pelik yang berlaku. Sebab tu tuan-tuan wajib yakin mukjizat Nabi, kelebihan Nabi, karamah Nabi, kemuliaan Nabi, Allah Ta'ala pelihara daripada dosa. Bukan ketika Nabi menjadi Rasul, bahkan daripada kecil lagi semua dia dah berjalan. Ala kulli hal, tuan-tuan dengar ada sejarah Allahumma salli ala Muhammad, bila Nabi bermain sentiasa dinaungi oleh awan. Walhal ketika tu dah jadi Rasul belum? Tak lagi. Daripada kecil Nabi tak pernah buat dosa, tuan-tuan. Daripada kecil Allah Ta'ala pelihara, dosa kecil pun tak pernah buat. Tengok maksiat pun tidak.
Dia datang ke cerita satu hari beberapa kawan-kawan Nabi nak ajak Nabi pergi funfair. Nak mudah faham bahasa kita. Ya Muhammad, jomlah kita pergi bersukaria. Dalam riwayah kata umur Nabi takriban lebih kurang 9 tahun. Muda nak seronok. Dan maka diterima pelawaan mereka itu. Bila dah berjalan 3-4 orang, sampai tengah jalan Nabi kata, wahai kawan-kawan, merasa letih sangat ni, dan nak rehat sekejap. Bila Nabi letak papan punggungnya di atas sebuah pohon, turunlah Jibril menidurkan sang Nabi SAW. Nabi tertidur. Kawan tu gerak, ya Muhammad, bangun nak berjalan ni. Tak jaga tuan-tuan. Maka 3 orang tadi tinggalkan Muhammad, pergi bersukaria dan sebagainya. Bila dah funfair tutup, kembali kepada Rasulullah. Dia kejut-kejut terus jaga. Dah batu api selalu dah maklum dah batu api dah. Ya Muhammad, rugilah kamu, tadi kami bersukaria walhal kamu tidur. Nabi kata, nak buat lagu mana, aku letih sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Hakikatnya Allah Ta'ala nak pelihara Nabi daripada melakukan dosa, walaupun daripada kecil. Habis. Kemudian diberi mereka itu jamuan. Dah habis itu pakat-pakat buat kenduri. InsyaAllah tuan-tuan dekat belakang nanti banyak dalil, riwayah cerita kelebihan buat kenduri ini pada orang berimankan pada orang buat maulid. Iaitu setengah daripada bid'ah hasanah. Ulama sebut dengan adil. Dia kata bid'ah memang Nabi tak berlaku di zaman Nabi benda-benda begini. Tapi hasanah yang kebajikan, yang diberi pahala, garis, yang diberi pahala akan orang yang memperbuat akan yang demikian itu. Dapat pahala tuan-tuan daripada kebajikan yang kita buat. Kerana apa? Dalilnya kerana membesar dan menghormatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Taala, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat segala penyebutanmu ya Rasulullah. Orang yang puji Nabi semua Tuhan angkat, bermakna besarkan Nabi. Dan menzahirkan akan kesukaan dengan diperanakkan akan dia Nabi SAW. Bermakna dengan apa yang kita lakukan, kita berseronok pada hari Nabi dilahirkan. Usah kata kita berseronok, Nabi sendiri berseronok. Dia tanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan suka berpuasa pada hari Isnin? Nabi kata, pada hari itu aku dijadikan, pada hari itu aku diperanakkan. Nabi diperanakkan pada hari Isnin, sebab tu Nabi suka berpuasa pada hari Isnin. Nabi pun ingat hari jadi dia. Baik. Dan telah berkata Syekhul Islam, bagi kerajaan Baladillahil Haram Makkatul Musyarrafah, Al-Arif bi Rabbihil Mannan, As-Sayyid Ahmad bin Zaidi Dahlan. Mubarik Sayyid Ahmad bin Zaidi Dahlan. Dan antara ulama yang hebat ni tuan-tuan, Sayyid Ahmad bin Zaidi Dahlan. Dalam kitabnya yang bernama As-Siratan Nabawiyah, kitab bicara sirah sejarah Nabi, bahawasanya telah berlaku oleh adat manusia. Jaga. Dan dalam usul fiqh, al-adatu muhakkamatun. Kadang-kadang adat ni boleh dijadikan hukum. Baik. Telah menjadi adat manusia apabila mendengar mereka itu pada menyebut diperanakkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri mereka itu kerana membesar dan menghormati akan dia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di belakang nanti tuan-tuan akan dibawa kepada kita beberapa hujah dan beberapa dalil masalah berdiri ni. Sebab usah kata tuan-tuan, hamba sendiri dulu tak dapat jawapan. Kadang-kadang bila sampai mahalul qiyam, tahu tak mahalul qiyam? Biasa waktu qasidah ni ataupun waktu ketika baca maulid ni, ada sampai satu peringkat semua pakat-pakat berdiri. Betul ke tidak? Semua pakat-pakat berdiri. Allah ya Nabi salam alaika. Baik. Cuma masalah berdiri itu kadang-kadang timbul pada setengah hati manusia. Tengok ustaz berdiri, aku berdirilah. Tetapi tak tertanya pada hati kenapa boleh berdiri. Nanti dia akan jawab dengan beberapa hujah dan beberapa dalil daripada perbuatan ulama berkenaan hukum berdiri. Baik. Maka dia kata apa? Dah berlaku adat dah. Bila pakat-pakat baca sirah Nabi, semua pakat-pakat berdiri. Kerana membesar dan menghormati akan dia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdiri mustahsanun, dituntut baik. Dituntut baik. Ulama kata, siapa kata? Bukan Ustaz Irwan, bukan Syekh Abu Bakar, tapi As-Sayyid Ahmad bin Zaid Dahlan.
Mustahsanun dituntut baik, kerana barang yang ada padanya itu daripada membesarkan dan menghormatkan Nabi SAW, dan telah berperbuat akan yang demikian itu oleh beberapa banyak ulama yang diikuti akan dia. Dia kuatkan lagi hujah dia, dah lah kata benda tu baik. Lepas tu dia kata banyak lagi ulama-ulama buat baik. Tengok mana dalil ni. Dan telah berkata Al-Halabi dalam As-Sirah Bukhari, As-Sirah, dia dalam kitab Sirah. Ada tisu lagi? Tisu. Tak maaf dah. Iklan. Baik, sambung. Dan telah berkata Al-Halabi dalam kitab As-Sirah, maka telah berhikayat oleh setengah mereka itu bahawasanya Al-Imam Subki, dan Imam Subki juga satu ulama yang besar dalam Sirah, telah berkumpul di sisinya beberapa banyak daripada ulama-ulama yang ada pada masanya, kerana khatam membaca kitab. Satu hari Imam Subki ni dia kumpul. Terima kasih. Ada dah Ustaz? Terima kasih. Barakallahu lana wa lakum. Dan dia orang perempuan punya ni. Dia rajin buat begini. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih. Satu hari tuan-tuan Imam Subki dia berkumpul bersama para ulama dan kemudian baca kitab. Dah khatam kitab, maka berqasidahlah oleh Abu Zakaria Yahya Al-Sarsari. Sebab tu tuan-tuan masyhur, memang di mana-mana pondok kebiasaan kami bila habis khatam satu kitab, bakat-bakat berqasidah. Sebagaimana 2 tahun lepas yang akan dibuat di Pondok Bongeng Negeri Sembilan, bila mana ada 2 syekh datang daripada Syria mengajar kepada kami, mengkhatamkan kepada kami Sahih Muslim dan Sahih Tirmizi. Sahih Muslim tuan-tuan, mari. Ada berlaku bawah sini. Ni ada dah. Tak apa dah. Ambil berkat dia. Terima kasih. Barakallahu lana wa lakum. Baik. Dua tahun lepas majlis yang berlaku di Pondok Bongeng, maka datang 2 ulama dari Syria mengkhatamkan kepada kami satu hadis Muslim, satu hadis Tirmizi. Hadis Muslim nak habiskan lebih kurang dalam seminggu. Pengaji tak berhenti, pagi petang, pagi petang, pagi direct. Bila khatam hadis Muslim, maka kami akan berqasidah dan sebagainya, dan diberi kepada kami minum air yang telah diludah oleh Nabi SAW. Dan alhamdulillah kami dapat melihat akan rambutnya Nabi SAW. Ini memang ada adab para ulama. Bila khatam kitab tuan-tuan, lebih-lebih kita hadis Nabi SAW, akan ditunjuk kepada kita kebesarannya Nabi. Dah habis. Baik. Maka begitu juga satu hari Imam Subki kumpul bersama para ulama. Kemudian dah khatam Al-Quran, dah khatam membaca kitab. Bangunlah seorang laki-laki bernama Zakaria Yahya Al-Sarsari Bukhari. Zakaria Yahya Al-Sarsari Al-Hambali. Al-Hambali ni bukan nama dia, mazhab dia. Sebab tu Al-Hambali tuan, Imam Hambali, Imam Ahmad Ibn Hanbal, antara ulama yang menghafal hampir 1 juta ni. Imam Syafi'i hafal hampir baru 700,000. Imam Ahmad Ibn Hanbal antara ulama yang menghafal hampir 1 juta ni. Dan antara ulama yang syadid. Orang nak mengaji dengan Ahmad Ibn Hanbal begitu payah. Suatu hari datang seorang laki-laki, ya Ahmad Ibn Hanbal, aku nak menjadi akan anak murid kamu. Imam Ahmad Ibn Hanbal masuk dalam rumah, dia bagi satu kitab, dia hafal kitab ni. Dah ada 10,000 hadis Nabi SAW. Kawan tu hafal lah, gedak-geduk, godeng, tuan-tuan. Dah habis hafal 10,000 hadis Nabi. Dah dia jumpa Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya
imamuna, wahai imam kami, aku dah hafal dah 10,000 ni, bilakah kita boleh start mengaji? Dah konon-konon dah dipilih jadi anak murid lah. Tuan-tuan tahu Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Dah, kamu tak layak lagi jadi anak murid aku, sebab hadis yang kamu hafal tu semua hadis maudhu'. Allahumma salli ala Muhammad. Cerdiknya, bukan strategi ulama nak cari anak murid. Dia kata yang kamu hafal semua tu 10,000 hadis maudhu', hadis palsu. Dia bagi lagi kitab, muhafal lagi 10,000 kalau nak jadi anak murid aku. La ilaha illallah. Orang yang nak jadi anak murid Ahmad bin Hanbal kena hafal sekurang-kurangnya 20,000 hadis Nabi, 10,000 hadis maudhu'. Kerana apa? Bila kamu dah tahu mana tercela, mudah aku nak mengajar kamu mana yang bersih. Dah tahu dah hadis palsu, mudah kita menghafal hadis sahih dan sebagainya. Ini strategi ulama. Habis. Al-Hambali rahimahullah ta'ala pada setengah qasidahnya dalam perkara memuji akan Nabi SAW yang demikian mujinya, qalilun limadhil Mustafa al-khattu bizahabi ala waraqin min hatil asani man katabi. Tuan-tuan boleh baca katabi, ilmu arut tak ada masalah. Hari itu berbalah dengan puak Wahabi. Dia kata ni ahli sunnah ni dah lebih sibih kepada Syiah dah. Hamba kata mana dalil yang kata Syiah tu kitab berzanji yang dah baca 50 tahun 60 tahun menganggurkan Sayyidina Ali. Kita buat bodoh dulu. Kita kata mana Sayyidina Ali? Dia baca abtadiul imla bismizatil aliyah. Yang seronoknya dia baca dengan berlagu tu. Kita kata mu Nabi berzanji mu baca dengan berlagu. Dia sedap dia baca, tuan-tuan. Bermakna aku memula mengarang kitabku ini Abtadiul Imla, karanganku ini Bismizatil Aliyah, dengan zat yang dibahasakan kepada Ali. Dia baca makna dengan zat yang dibahasakan kepada Ali. La ilaha illallah. Nak kata tak reti, marah. Itu bukan Aliyah, bukan Sayyidina Ali. Asalnya Al-Aliyah. Asalnya yang dibahasakan kepada zat Tuhan yang maha tinggi. Cuma bila kalam tadi diturunkan martabat nak jadi ilmu syair, nak jadi ilmu arut, kadang-kadang ada yang lebih kurang, ada yang kurang di lebih. Kalau kita, tuan-tuan, kalau kita dengar abtadiul imla bizzatil aliyah, sedap tak? Dan nisbah kita orang Melayu dengar tak ada masalah, betul ke tidak? Tapi nisbah orang Arab yang mengetahui ilmu arut, yang mengetahui ilmu syair, dia kata tak kena guridam dia ni. Macam kita baca syair kepada orang Arab, kita baca dengan berlagu. Bermulalah kisah satu cerita, Muhammad menunggang motor skuter. Dengar sedap lagu-lagu. Tapi betul lah, kita je tahu salah. Yang pertama A, yang ke depan bawah ra pula R. Orang Arab dengar sedap, tapi kita je tahu ilmu arut salah. Begitulah juga dalam bahasa Arab. Tinggi je, kaya je bahasa, bukan tak boleh baca aliyah. Dalam ilmu arut tak kena. Sebab tu dia baca abtadiul imla bismizatil aliyah. Allah. Fahamnya tak? Lepas tu dia fikir makan kenduri. Baik. Jadi bukan Sayyidina Ali tu, iaitu kepada zat yang dibahasakan yang maha tinggi, Allah. Wa antal hadal ashrafu inda sama'ihi qiyaman du'ufan aw jusiyan 'ala ar-rukabi Allahu ta'ziman lahu katabasbuhi 'ala 'arsyihi ya rutbatan samatar rutbi. Dia baca syair. Artinya semolek-molek tulisan orang yang menulis dengan dakwat emas. Dia kata tulisan yang paling baik dalam dunia ini, walaupun dia guna dakwat emas di atas kertas to tu. Dia to tu gugur, sat lagi baca dot. Kertas, qaf ra ta sin. Ada kertas. Semolek-molek tulisan orang yang menulisnya dengan dakwat emas dan kertas daripada perak. Dia kata perkataan tulisan yang terbaik dalam dunia ni, walaupun kita menggunakan kalam daripada emas, kertas daripada perak, kerana apa? Iaitu memuji akan Nabi SAW. Itulah tulisan yang paling baik. Baik, hamba sokong. Mana hadis dia? Nabi pernah bersabda. Ada kitab Tanbihul Ghafilin tak? Yang buku tebal warna merah tu. Dalam tu ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda apa? Barang siapa menulis satu selawat Nabi di atas selai kertas,
Allah Ta'ala akan membawa turun 70 ribu malaikat yang mereka itu akan berdoa pagi, petang dan malam minta pengampunan dan rahmat daripada Allah kepadanya si penulis, selagi mana tidak hilanglah tulisan tadi di atas helaian tadi. Sebab tu tuan-tuan sunat dapat buku masing-masing, tulis selawat Nabi. Tulislah selawat dengan niat selagi mana kekalnya ia, selagi mana tak hilang, maka diperintah 70 ribu malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan mereka, ampunkan mereka, ampunkan mereka. Faham mana ibarat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, itu pun sedikit yang berpuji. Dia kata kalau kamu tulis macam mana pun pujian kamu terlampau sedikit. Baik. Dan bangun orang-orang yang mulia hal keadaannya berdiri, berbaris, atau bertaleku di atas lutut. Bertaleku, setengah kitab bertalekan. Tahu tak bertalekan? Talekan ni macam orang buat tongkat, dia tekan. Kalau yang bertaleku lutut ni begini. Dah. Tengok orang sudah bertaleku, dia menggunakan lutut sebagai tempat untuk duduk. Mendengar akan kisah diperanakkannya Nabi SAW, apakah ada yang berdiri, ada yang duduk. Itu pun sedikit juga kehormatannya. Kita buat banyak pun terlampau sikit, kerana nak banding dengan apa yang Nabi buat kepada kita. Apa tidakkah Allah Ta'ala telah menulis akan namanya SAW atas arasnya, kerana membesarkan bagi Nabi SAW ia martabat setinggi-tinggi martabat. Dan hebatnya nama Muhammad tu di tiang-tiang aras. Aras tu tinggi dah. Aras tu antara tempat tertinggi, dan di tiang itu pula ada nama Muhammad SAW. Baik. Maka apabila sampai pada perkataan sorry itu, wa antan hadal ajrafu inda sama'ihi, syair yang tadi. Bila habis tengah baca kitab, maka bangunlah sorry, baca syair gerung-gerang. Bila sampai ayat wa antan hadal ajrafu inda sama'ihi, maka Imam Subki pun bangun berdiri. Imam Subki bangun, dan sekalian orang-orang yang hadir dalam majlis itu pun bangun berdiri berbaris. Berbaris, bukan barisan, berbaris. Soft, masuk soft. Kerana bersetuju dan mengesahkan barang yang disebut akan dia as-Subki oleh as-Sarsari itu. Maka dengan sebab itulah jadi kesukaan dan keraian yang besar dalam majlis itu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hujah yang seterusnya, Imam Subki pun tuan-tuan, bila sampai satu peringkat dalam nak memuji Nabi SAW, dia pun berdiri. Jadi bermakna apa yang kita lakukan ada tontonan, ada perlakuan para ulama yang mereka dah mengkaji hadis Nabi lebih daripada kita. Baik. Kata Abu Syamah Bubarih, kata Abu Syamah, guru kepada Syekh Imam Nawawi. Imam Nawawi ni guru dia banyak. Batu orang dahulu tuan-tuan, ulama dia, guru dia hampir ribuan, bukan ratusan, hampir ribuan. Sebab tu sebut guru ni tuan-tuan. Baru-baru ni hamba baca kalam Imam Ghazali, yang hamba nak nakal kepada tuan-tuan, bagus kalam dia. Dia kata, berbaik sangkalah kamu kepada seluruh manusia, kerana kadang-kadang musuh kamu boleh menjadi guru kamu. Sudah. Musuh kita kadang-kadang boleh menjadi guru kita. Dia musuh, dia seteru kita, tapi kadang-kadang dia boleh menghidupkan kita kepada Allah. Siapa dia? Tak boleh jawab dah. Lama dah membeda tadi. Siapa dia? Puak Wahabi lah, kan dia musuh kita dah. Ni nak beri faham, nampakkan kebaikan yang berlaku. Dia musuh kita. Tu bid'ah, ni bid'ah, tu tak boleh buat, ni tak boleh buat. Dah. Tapi dia menjadi guru kita dah. Allah, adanya mereka kita semakin mencari dalil, ada mereka kita semakin kuat beramal. Habis. Dan berkata Abu Syamah, guru Syekh Imam Nawawi. Sebab tu sebut Imam Nawawi antara kitab yang masyhur yang dipelajari di Pondok Malaysia, Petani dan sebagai kitab askar. Sebab tu ingat tuan-tuan, kalau boleh bukalah hati dah. Ni kadang-kadang ada yang kita nampak selepas daripada solat fardu isyak dan sebagainya, ada setengah daripada mereka pakat-pakat bersalam, ada setengah mereka itu pakat sembahyang seorang diri dan sebagainya. Sedangkan ada riwayat daripada Imam Nawawi, bermula hukum bersalam selepas daripada isyak dan selepas daripada subuh dalam keadaan berselawat
dan memuji Nabi sehingga melakukan bulatan. Imam Nawawi sebut dah berapa tahun dah? 1000 tahun dahulu anak murid Imam Syafi'i. Dah lama dah benda ni berlaku. Lepas solat fardu subuh, lepas solat fardu isyak, lepas maghrib tak afdal. Sebab lepas maghrib tu kalau salam tu apa dia? Nak balik je. Allahumma shalli. Sebab tu lepas maghrib tak usah bersalam. Tapi kalau orang holong kita salam lah. Tak salah pun, bukannya haram. Cuma tak usah biasa. Lepas maghrib biar lu. Sebab pakat-pakat nak mengaji ni. Salam sat lagi lah lepas isyak. Salam sambil berselawat dan sehingga melakukan bulatan. Hukumnya asalnya harus. Tetapi bila bersalam tu jadi sunat, bila berselawat tu jadi sunat. Kerana disokong hadis yang umum, bila bersalamlah dua orang kamu, Allah Ta'ala akan mengkifaratkan dosa keduanya selagi mana tak bercerai di tangan keduanya. Sebab tu amalan ni zahirnya tak nampak, tapi hakikatnya mencantikkan hati-hati kita dan memesrakan di antara masyarakat. Bila bersalam, apa dia dosa dengan dia? Tak sedar, Tuhan ampun, Tuhan ampun, Tuhan ampun. Faham ada ibarat? Ustaz kata orang lain, kadang-kadang kita dengan AJK pun berasa hati. Bila kita bawa satu usul, dia tak setuju. Contoh. Maka bila bersalam balik, Allah Ta'ala mengkifaratkan dosa keduanya. Baik. Dan berkata Abu Syamah, guru Asy-Syaikh Imam Nawawi, dan setengah daripada sebaik-baik perkara yang diadakan pada zaman kita Imam Nawawi. Tak, kita ni bukan Imam Nawawi, guru kepada Imam Nawawi. Dan Abu Syamah ni kata ni, pada zaman kita, iaitulah barang yang diperbuat akan dia pada tiap-tiap tahun pada hari yang bersamaan bagi hari diperanakkan Nabi kita Muhammad SAW, dengan bersedekah dan menzahirkan perhiasan dan kesukaan. Maka bahawasa yang demikian itu serta dengan membuat ihsan bagi segala fakir miskin, iaitu menunjukkan kasih akan Nabi SAW dan membesarkan akan dia Nabi SAW dalam hati orang-orang yang memperbuat akan yang demikian itu. Dan syukur akan Allah Ta'ala atas barang yang telah dikaruniai nikmat dengannya maulid Nabi itu, dengan yang dibangkitkan Rasulullah SAW yang telah dijadi akan dia Rasul, akan dia Rasul, rahmat bagi sekaliannya alam. Jadi telah berkata Abu Syamah, guru bagi Imam Nawawi. Bermakna Abu Syamah ni tuan-tuan antara ulama yang besar yang melahirkan ilmuwan yang hebat, Imam Nawawi. Dia kata kita bila mana datang majlis maulid Nabi SAW, satu perkara yang sebaik-baik perkara yang diadakan pada zaman kita. Dan telah berkata Al-Khasawi, berbaris, sebut nama ulama dapat pahala dah. Tengok wajah ulama dapat pahala dah. Mana dalil? Kata Nabi, melihat Kaabah itu ibadat, melihat Quran itu ibadat, melihat wajah ulama itu ibadat. Dan tengok Kaabah, rumah kita sunat pun gambar Kaabah. Tengok tu dapat pahala. Wa imma Kaabah yang zahir atau gambar. Tengok Quran dapat pahala. Tengok wajah ulama dapat pahala. Kerana apa? Dengan kita melihat mereka membawa hati kita kasih dan ingat kepada Allah. Dan telah berkata Al-Khasawi, bahawasanya membaca kisah maulid Nabi itu, iaitu telah dijadikan kemudian daripada kurun yang ketiga. Ada sejarah dia pula. Orang yang mula berhidupkan pada kurun yang ketiga. Kemudian daripada 300 tahun daripada hijrahnya Nabi SAW. Kemudian sentiasalah ahli-ahli Islam daripada sekalian negeri yang besar-besar membaca mereka itu akan kisah maulid Nabi dan bersedekah pada malamnya dan bermacam-macam sedekah, dan mengamati mereka itu dengan membaca kisah maulid Nabi SAW. Dan nyatalah mereka itu berkat dan kelebihan yang am. Dan telah berkata Ibnul Jauzi, setengah daripada barang yang telah dicoba. Belum yakin ni baru nak teh. Setengah daripada barang yang telah dicoba, bahawasanya orang yang membuat akan yang demikian itu adalah ia amat dalam tahun itu. Dia orang dah buat satu research, dah buat satu uji kaji. Kalau buat majlis maulid Nabi ni tuan-tuan dengan keikhlasan dan sebagainya, dan cukup beberapa syarat, setahun tu aman, serta mendapat kesukaan dan hasil cita-citanya. Dan adalah mula-mula orang yang membuat akan mereka itu raja-raja, iaitulah Raja Al-Musfar. Ini sejarah. Siapa dia Raja Al-Musfar? Abu Sa'id yang memerintah negeri Arbal.
Tahu negeri Arba di mana? Tahu tak? Oh, siapa tahu hadiah free kitab? Tahu tak? Baik, kita pun tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni kena tanya Piramli. Dia negeri pelik-pelik ni, insyaAllah Piramli tahu. Allah yarham. Dan kata As-Sabat Ibnul Jauzi, As-Sabat Ibnul Jauzi dalam kitab Mara'atuz Zaman, dan telah menceritakan kepadaku oleh setengah orang-orang yang hadir dalam setengah jamuan Raja Musfar itu. Raja Musfar dia buat majlis Maulid Nabi ni besar-besaran. Dia buat apa dia panggil itu hari tu apa? Selawat Perdana Putrajaya. Baik, kita jawab dulu dah sekali lagi. Kerana membaca kisah Maulid Nabi SAW, bahawasanya adalah ia telah membilang. Seorang tu dia bilang dalam majlis yang Raja Musfar dibuat, dalam jamuan itu 5,000 kambing yang dimasak, 5,000 kambing, dan 10,000 ekor ayam, 10,000 ekor ayam, dan 100 ekor kuda, dan 100,000 pinggan halwa. Pinggan bukan pinggang. Dan halwa tu manisan. Manisan halwa. Dia bagi apa? Orang putih kata apa? Dessert. Dan dibelanjakan pada hari itu 300,000 pound. 300,000 pound. Ustaz Anwar, hari itu habis berapa juta? 3 juta kan? Lebih kurang 3 juta. Tengok Allah Ta'ala dah buktikan sejarah. Tak jauh tuan-tuan, ni habis berapa ribu? 300,000 pound. Yang tu habis 3 juta. Lari jauh dah. Dah yang nombor 3 tu. Dan nak cerita rahsia ni Tuhan boleh ulang balik tuan-tuan. Dan beberapa banyak ulama-ulama dan ahli sufi yang hadir dalam jamuan itu, serta dipasang akan bara-baraan. Dan pasang bara-baraan ni bukan kemian yang orang nak jual ni, apa dia? Apa nama dia? Bukan stangi. Stangi tu betul dah, ada bahasa Arab dia. Bakhur. Ada bakhur, wangi-wangian tu. Ingat tuan-tuan, kalau bakhur ni ada riwayah daripada sahabat, kalau tuan-tuan pergi mana-mana majlis Maulid Nabi, dibawa bakhur kepada kita, sunat tuan-tuan hantarkan ke muka dengan niat membersihkan kepada wajah zahir dan batin dengan kewangian tadi. Tarik baik. Serta dipasang akan bara-baraan dengan sebaik-baik gaharu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sejarah telah membuktikan banyak tuan-tuan, di zaman kerajaan Raja Al-Musfar dibuat majlis Maulid Nabi, makanan yang begitu banyak, perhiasan yang begitu banyak, peruntukan yang begitu banyak, maka diberi kepada Allah Ta'ala akan mereka itu dengan aman dalam tahun itu. Tapi kita tengok pula macam mana waktu sama buat majlis Maulid Nabi, perkara-perkara syariat yang lain juga kita buat. Perkara haram kita tinggalkan. Tapi kalau buat Maulid Nabi, perkara haram buat juga, jadi dah? Tak jadi juga. Bila elok rahmat nak turun, tiba-tiba digantikan pula dengan bala. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, bagi mereka yang berbendera hijau, jangan terlampau fanatik. Sebab ada banyak kawan-kawan kita dia kata, dah apa Najib buat kita tak boleh sokong. La ilaha illallah. Buka hadis sahihul Bukhari, Nabi pernah mengajar adab kepada kita. Tolonglah kamu akan orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Hadis sahih. Nabi kata orang zalim pun kita kena tolong, orang yang dizalimi pun kena tolong. Sahabat tanya, ya Rasulullah, orang yang dizalimi kami faham nak tolong lagu mana? Apa maksud tolong orang yang zalim? Maka kata Nabi, tolong orang zalim itu di antaranya membawa mereka jauh daripada memperbanyakkan menjatuhkan kemungkaran. Bila kita sokong majlis Maulid, majlis dipanggil apa? Selawat Perdana, berapa banyak malam tu konsert yang dibatalkan, betul ke tidak? Lepas tu dia buat balik benda haram, tu antara dia dengan Allah. Cuma bila kita sokong satu kebaikan, maka mudah-mudahan meruntuhkan 10 kejahatan yang lain. Di kaedah, jangan terlampau fanatik sangat. Dah takut duit bazir, duit mari dari mana tak? Contoh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan cara yang terbaik nak bantu Perdana Menteri kita lagu mana? Cuba jawab. Perkara yang paling baik. Sebab Nabi kata orang zalim kita kena bantu. Nak bantu dia macam mana? Suruh dia berehat, ganti orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bantu dia dah. Tua dah, pakat-pakat cari Allah lah. Ni Menteri Korea pun dah
berani meletakkan jawatan selepas selesainya kes tragedi tenggelamnya kapal. Ni MS-370 cari tak jumpa dah, tak letak-letak juga. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bukan nak suruh dia letak dah. Mudah-mudahan gambaran yang Allah Ta'ala beri faham. Adab orang kafir ni tuan-tuan kadang-kadang jauh lebih daripada kita. Macam mana majlis hamba buat dengan pelajar-pelajar, student-student daripada Jepun di UN, tuan-tuan, Allah adab mereka tinggi. Kalau tuan-tuan nak buat spontan majlis, kalau tuan-tuan nak buat dipanggil apa? Kita nak kenakan dia contoh. Dah orang Jepun ni adab dia bukan begitu. Contoh kita nak kenakan dia. Kamu menyanyi satu lagu. Dah tuan-tuan, dia orang takkan naik dekat pentas. Dah melainkan 2 bulan sebelum daripada tu dah ada planning dah. Tu adab orang Jepun. Dan mereka, istilah mereka, tak kira mu dekan, mu pensyarah, mu chancellor, mu guru, mu penjaga apa tu? Penjaga Allah, makmal dan sebagainya, semua dipanggil sensi. Dekan panggil sensi, pensyarah panggil sensi, dan chancellor panggil sensi, yang tu panggil sensi, atas sampai bawah lah, sampai ke yang jaga makmal pun panggil sensi. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu antara ilmu yang hamba dapat dengan diorang, terciptanya qasidah ya hana-hana dalam bahasa Jepun. Yang Arab, zaharadinul muayyad bi zuhuri Nabi Ahmad. Faham tak? Tak faham jugalah, lama dah kau sudah hafal lah lagu tu. Kalau Melayu, telah terbitnya cahaya purnama menerangi malam gelita. Faham tak? Faham. Kalau Jepun, Sukino hikario josho shitara yabio akaruku daru aripana kata ya Muhammad sekaino mesenjani naru Allah arigato. Antara kehebatan bahasa Jepun ni tuan-tuan, dia orang tak ada dialek. Dia tak ada logat. Daripada utara sampai selatan semua satu bahasa. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar bahasa Jepun, antara bahasa yang mudah. Kalau Malaysia ni payah, ada bahasa Kedah, ada bahasa Kelantan. Jepun ni tuan-tuan tak ada. Cuma yang apa yang kita nak kongsi, adab mereka terlampau tinggi, jauh daripada kita. Wallahu a'lam. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Jepun, sampai di kedai makan, tuan-tuan nak booking meja lagu mana? Kalau di Malaysia kena seorang duduk dah. Di Jepun tak payah, tuan-tuan letak telefon pergi ambil nasi. Kalau telefon hilang 3 hari, dia supaya hantar pergi rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Telefon hilang, tak payah cari balik rumah, selagi 3 hari ada orang hantar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita berhenti kepada kalam dan telah mengeluar oleh Hafiz Ibnu Hajar akan dalil beramal membaca kisah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Mana tak dapat kitab tu, kuliah akan datang, insya-Allah bawa datang. Baik. Sila. Ya. Betul. Dah baik. Yang pertama sekali begini. Yang pertama sekali yang jadi masalah mahal tu bila mana nak dapat tu payah. Tuan-tuan faham dah istilah meniaga, betul tidak? Dipanggil apa? Permintaan dengan apa? Tak ingat dah istilah ekonomi. Demand supply. Bermakna bila payah barang nak dapat dengan kos dan sebagainya, bermakna harganya mahal. Tetapi kita maklum dah ni banyak dah gahru-gahru yang jenis celup dan sebagainya. Jadi jawapannya mudah. Pekah ni mudah. Kalau kita kata gahru mahal, yang Nabi nak zahirkan wangi-wangian, betul tidak? Baik. Sekarang ni ada pilihan tak? Ada pilihan. Bila mana ada pilihan, kalau kita kata membeli mahal bazir, kita pilih benda-benda wangi-wangian yang lain, yang padan dengan keadaan kita, yang padan dengan kewangan kita, mudah-mudahan dengan niat nak menghidupkan sunnah Nabi, iaitu wangi-wangian. Macam setengah orang pergi ke Mekah, kalau dia mampu beli sebotol yang 200-300, ala kulihal bagi diri dia mampu ke tidak? Mampu berbazir tak?
Tak bagi diri dia. Yang kita nak hidupkan sunnah tak mampu nak beli mahal, beli yang 2-30 ringgit, yang 10 ringgit pun tak apa dah. Bermakna dengan niat nak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sebab tu nak letak istilah membazir itu tuan-tuan, satu kadang-kadang perkataan yang kena melihat kepada tempat dan sebagainya. Sebab perkataan ini ditanya kepada hamba masalah majlis selawat perdana yang diadakan oleh kerajaan, hampir 3 juta malam tu habis tuan-tuan. Dan orang datang bagi sejadah, dikhabarkan sejadah habis 100,000, betul Ustaz? Dan sejadah dibagi, sejadah bagi buku sejadah. Kalau 100,000 harga satu berapa? 10 ringgit. Buatlah kata 10 ringgit. Kalau 10,000 100,000 tak sejuta. Dan air lagi dan sebagainya, penyewaan sewa tempat. Habis Syekh datang, kita jawab di Radio Al-Musfar berapa banyak dia habiskan pada malam itu. Cuma dengan syarat nak menghidupkan Maulidin Nabi SAW. Jadi istilah membazir ini perlu kita faham apakah makna membazir, apakah takrif membazir, kemudian kita letak kena tak kepada takrif. Kalau tak kena tuan-tuan, mudah-mudahan kita memahami istilah-istilah yang dibawa datang oleh ulama fiqh dan sebagainya. Wallahu a'lam habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna 'alaina bayana, bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah kau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah kau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah kau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wasarbil a'zami bi kulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wa niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Dan istilah membazir ni tuan-tuan bukan pada nilaian. Kalau kita pagi-pagi beli nasi lemak, biasa beli satu harga RM1, hari tu nak beli 2, makan 1, RM1 tu membazir dah. Sudah hari-hari beli 1, berasa lapar sangat nak beli 2, dah beli 2, 1 je makan, lagi 1 apa dia? RM1,000 ke harga dia? RM1 membazir juga. Allahumma salli ala Muhammad. Dan bukan ia pada nilaian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.